Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kisah misteri dan kehebatan menjelubungi kehidupan Cik Siti yang dikatakan pernah berkahwin dengan 100 lelaki ketika hayatnya tidak asing lagi dalam kalangan penduduk daerah Kota Tinggi, Johor. Ditambah dengan wujudnya makam dipercayai kepunyaan Cik Siti yang nama sebenarnya Siti Aminah Tanah Mahsyur dekat Kampung Tembeo kira-kira 2 km dari pusat bandar daerah Kota Tinggi menguatkan lagi kisah legenda itu. Kisah Cik Siti juga dipercayai diolah menjadi telefilm Sanggul Beracun hasil lakonan mantap artis Era Fazira dan Namron. Telefilm arahan Sabri Yunus itu memenangi anugerah drama terbaik. Sejarah dan misteri yang menyelubungi kisah Cik Siti pernah menimbulkan kontroversi kerana ada pihak mendakwa dakwaan terbabit sebagai tidak rasional serta menghina kaum wanita. Seperti mitos dan legenda lain, kisah Cik Siti mempunyai beberapa versi yang menjadi buah mulut penduduk serta masyarakat daerah itu. Cik Siti dikatakan hidup sekitar abad ke-17 iaitu sezaman dengan pemerintahan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Tembeo adalah kampung kedua wanita itu selepas berhijrah dari Riau sehinggalah meninggal dunia bersama suaminya sebelum dikebumikan di kampung itu. Sumber lain pula mengatakan beliau berasal dari Kelantan dan sejak kecil menjadi anak angkat kepada keluarga bangsawan Bugis di daerah itu. Selain memiliki paras rupa yang amat jelita sehingga menjadi rebutan ramai jejaka ketika itu. Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia PSM kawasan Kota Tinggi Ahmad Bahri Mardi berkata versi paling diketahui ramai adalah kisah kalajengking keluar dari kemaluan Cik Siti dan membunuh semua lelaki yang dikahwininya sehingga haiwan itu dimusnahkan oleh suaminya yang ke-100, seorang lelaki yang bijak dan gagah dari Aceh. Selepas mengetahui kehebatan Cik Siti itu, suami terakhir itu merancang menghapuskan jelmaan kalajengking yang ada dalam tubuh wanita terbabit. Pada sebelah malam, lelaki itu menghiris tangannya dengan pisau serta menitiskan air limau pada luka terbabit supaya tidak tidur sepanjang malam. Menjelang tengah malam, lelaki itu melihat sendiri begitu banyak kalajengking keluar dari kemaluan isterinya. Sebelum membunuh semuanya menggunakan kacik besar, dia membunuh setiap kalajengking yang keluar sehingga menjelang subuh. Keesokan hari, penduduk kampung yang datang beramai-ramai sambil membawa keranda terkejut kerana kebiasaannya mereka perlu menjalankan upacara pengebumian selepas malam pertama Cik Siti berkahwin. Versi kedua yang sering juga diceritakan adalah Cik Siti yang cantik jelita itu diberikan ilmu pendinding oleh keluarga angkatnya bagi tujuan menjaga kesucian diri daripada dianiaya lelaki tidak bertanggungjawab. Apabila dewasa, Cik Siti dikahwini dengan seorang lelaki golongan berada dan pada malam pertama pasangan itu menjadi porak-peranda sehingga diceraikan kerana suaminya gagal menemui petanda Cik Siti adalah seorang perempuan. Kejadian itu berterusan beberapa tahun sehinggalah Cik Siti mempunyai 99 suami. Namun suaminya yang ke-100 adalah seorang yang wara dan memiliki ilmu kebatinan yang tinggi sehingga dapat membuka ilmu kunci nafsu yang diwarisi isterinya itu dari keluarga angkatnya. Cik Siti hidup bahagia bersama suami ke-100 itu hingga akhir hayatnya. Dia juga mewasiatkan apabila meninggal dunia mahu dikebumikan jauh dari perkuburan penduduk kampung kerana mahu menyembunyikan kisahnya berkahwin 100 kali itu. Namun berdasarkan temu ramah dan maklumat daripada seorang pengkaji sejarah Johor, Sharif Saleh mendakwa suami Cik Siti hanyalah seramai 6 orang dan bukan 100 orang seperti yang diceritakan orang terdahulu. Versi cerita yang lebih bertanggungjawab ini menceritakan yang Cik Siti berasal dari keluarga Kesultanan Riau dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang di Indonesia. Selepas suami kelimanya meninggal dunia, dia berputus asa, malu dan enggan berkahwin. Ditambah pula beliau sendiri tidak mengetahui mengapa kelima-lima suaminya meninggal dunia apabila tiba malam pertama bersamanya. Suami ke-6 Cik Siti bernama Sopian yang mempunyai ilmu berjanji mengubati penyakit isterinya itu. Selepas berkahwin, Sopian mengajak Cik Siti ke sungai untuk menangkap ikan haruan. Ikan itu kemudian dipanggang dan apabila tiba waktu tengah malam, Sopian meletakkan ikan terbabit di atas paha Cik Siti dalam keadaan wanita itu sedar dan selang beberapa minit seekor ular gizi bersaiz cacing keluar dari kemaluan isterinya. Perkara itu diulang 3 malam berturut-turut, namun selepas pasti ular itu tiada lagi, maka sahlah isterinya telah sembuh.
Berdasarkan 3 versi itu, sejauh manakah kebenaran kisah Cik Siti hanya Allah yang mengetahui kebenarannya, tetapi ada beberapa perkara yang boleh dirumuskan. Pertama, dakwaan Cik Siti bersuami sehingga 100 lelaki adalah sesuatu yang tidak masuk akal kerana tempoh habis edah seseorang wanita Islam boleh berkahwin semula adalah 40 hari. Maka Cik Siti mula berkahwin ketika usianya 18 tahun. Jika suaminya sehingga 100 orang, ketika itu usianya sudah menjangkau 45 tahun. Seorang wanita tidak semudah itu hendak melupakan arwah suaminya hingga begitu cepat mengambil keputusan berkahwin baru kerana paling tidak akan mengambil masa setahun untuk tempoh bersedih jika benar dia bersuami 100 orang di mana semua kubur suaminya. Dan mengikut versi kisah Cik Siti bersuami 6 lelaki, ada sumber mengatakan kubur suami pertamanya ada di Riau, manakala 5 lagi di sekitar daerah itu tetapi tidak diketahui kedudukannya sehingga kini. Tidak pasti versi manakah yang lebih benar, atau mungkinkah kesemua versi itu hanyalah legenda dan mitos semata-mata untuk dijadikan cerita penyedap rasa dalam kehidupan orang-orang dahulu kala. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan kita hanya jadikannya sebagai iktibar dan tauladan. Sekian.